semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Bantuan dan Bapak semua. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Satu ulasan yang menarik yang saya nak kongsi dengan Anda semua. Perkembangan terkini setelah akaun Bersatu yang telah dibekukan, akhirnya Muhyiddin Yassin belum sampai pun seminggu sudah memohon, sudah menghantar surat kepada SPRM. Ingin menghantar surat kepada SPRM untuk membatalkan pembekuan akaun tersebut disebabkan tidak ada duit untuk membayar gaji. Setelah akaun Bersatu yang dibekukan, ramai pula mempersendahkan Muhyiddin Yassin. Ada yang kata, rasalah seperti apa yang UMNO pernah rasa dulu semasa Mahathir dan Muhyiddin membekukan akaun UMNO, menurut beberapa sumber yang saya lihat di media. Akhirnya, seorang pemimpin yang tidak lain dan tidak bukan, yang memang terkenal, yang memang agak lantang juga bercakap, Tan Sri Anwar Musa berkata, Muhyiddin Yassin mungkin mempunyai duit di hotel di Sabah. Kalau benar, hotel di mana duit Muhyiddin ini disembunyikan? Di mana menurut Tan Sri Anwar Musa mendakwa dalam bilik hotel Muhyiddin di Sabah ada duit berlonggok. Wow. Dari mana sumber yang Anwar Musa dapat ini? Saya pun nak tahu juga benda ini benar atau tidak. Adakah Muhyiddin Yassin sekadar berlakon ingin pembekuan akaun itu dibatalkan disebabkan tidak ada duit? Tapi hakikatnya memang ada duit, mungkin ditapukkan, disembunyikan. Tidak tahulah. Ramai juga kata, jika tiada duit, Muhyiddin kata, jika tiada duit bayar gaji sebab akaun. Ramailah naratif berkata, sekiranya tiada duit untuk bayar gaji sebab akaun dibekukan oleh SPRM. Ada yang kata boleh ambil cash dari bilik tidur. Benda ini sedang trending di media sosial hari ini. Saudara-saudara semua, tiada duit bayar gaji sebab akaun bank dibeku SPRM, boleh ambil cash dari bilik tidur. Itulah satu kenyataan yang trending di media hari ini berkaitan dengan pembekuan akaun bank Bersatu. Saudara-saudara semua, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk tekan butang like, share video ini, dan subscribe channel ini. Bantu channel ini, kembangkan channel ini. Tuan-tuan dan bapak semua, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia membekukan beberapa akaun milik Parti Bersatu baru-baru ini. Akaun terbabit juga dibekukan untuk membantu siasatan ke atas wang yang disyakir daripada hasil haram ataupun illegal proceeds. Baru saja beberapa hari dibekukan akaun tersebut, Muhyiddin akhirnya membuat satu tindakan, meminta pembatalan pembekuan dibuat sebaik siasatan SPRM ke atas akaun parti selesai. Macam mana nak batalkan kalau belum selesai kan? Beliau juga memberi alasan, kononnya parti itu akan sukar membayar gaji staf. Ramai pihak mula mempersendahkan kenyataan Muhyiddin, memandangkan apa yang telah dilalui oleh UMNO setelah bertahun-tahun akaun parti tersebut dibekukan oleh Mahathir dan Muhyiddin. Adakah ini karma untuk Muhyiddin? Dan ini sudah pasti kejutan besar kepada Mahathir juga, yang pernah terlibat membekukan akaun UMNO. Adakah Mahathir pun tinggal tunggu masa saja untuk mendapat karma seperti yang Muhyiddin Yassin lalui hari ini? Untuk makluman juga, siasatan yang sedang dijalankan mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram ke atas akaun Bersatu. Benarkah ada aktiviti haram? Ini satu perkara yang pasti mengejutkan. Adakah hanya drama Muhyiddin yang berkata tidak cukup gaji, tidak cukup duit untuk membayar gaji staf? Tapi ramai pula mempersendahkan, kan ada duit cash di bilik. Di bilik mana-mana lah, bilik hotel di Sabah kah menurut Tan Sri Anwar Musa, di bilik kebal Muhyiddin di rumah, di kediamannya kah, atau di mana-mana lah. Dan ada juga yang mengatakan, Syabudin.com membuat kenyataan bahwa kenapa tidak memeriksa kediaman dan pejabat pemimpin-pemimpin Bersatu.
Saudara-saudara semua, semuanya menjadi tanda tanya. Tapi kita menantikan keputusan terkini. Teruskan bersama di dalam channel ini dan ikuti perkembangan seterusnya. Salam sejahtera Malaysia. Ada satu dapatan menarik daripada media yang saya lihat hari ini dan saya sangat teruja ingin kongsikan dengan kamu. Setelah beberapa isu sebelum ini yang tular mengatakan bahwa memang ada kecurigaan yang berlaku di dalam akaun Bank Bersatu dan pada akhirnya akaun Bank Bersatu telah dibekukan. Hari ini saudara-saudara ada satu pemimpin UMNO yang telah membuat satu pendedahan yang bagi saya pendedahan ini sangat cun melecun, sangat hebat dan ramai perlu tahu. Menurut Isham Jalil, Fadli dan bekas menteri-menteri PAS memang perlu bersedia untuk akaun kamu disiasat. Seperti di dalam video-video saya sebelum ini, saya ada membuat satu kenyataan di mana mungkin bukan akaun Bank Bersatu saja yang perlu disiasat, namun akaun bank bagi pemimpin-pemimpin bersatu juga mungkin perlu disiasat juga oleh SPRM. Bahkan dalam spekulasi yang lain, di dalam syahbudin.com pun ada mengatakan bahwa mungkin rumah pejabat pemimpin-pemimpin bersatu pun perlu diperiksa juga. Perlu diperiksa disebabkan mungkin duit bukan ada di bank saja, namun ada juga tunai di dalam tangan, tapi kita tidak tahu di mana. Dan pada akhirnya Isham Jalil membuat satu kenyataan di Facebook. Isham Jalil, Fadli dan bekas menteri-menteri PAS memang perlu bersedia untuk akaun kamu disiasat. Sebelum ini saya pernah nyatakan mengikut undang-undang. Sebenarnya hanya orang pribadi atau parti politik boleh kutip sumbangan untuk politik. Akaun NGO dan syarikat tidak boleh digunakan untuk mengutip dana politik karena mempunyai memorandum pertubuhan yang bukan untuk politik. Dan betul, saya ada buat fundraising guna akaun sendiri sebelum PRU15 dan ini bukanlah rahasia. Saya juga belanja duit pribadi untuk buat majelis raih dana politik sendiri dengan antara lain menjual barangan pribadi sendiri. Walau sedemikian, akaun ini diuruskan oleh jawatan kuasa keuangan yang dianggotai oleh 5 orang termasuk peguam dan bekas pegawai polis dan dipantau oleh Bank Negara dan Bank Rakyat. Menurut Isham Jalil, sebelum ini juga saya telah nyatakan bahwa saya buka akaun ini dan laksanakan fundraising ini fundraising ini sebagai template dan contoh untuk cadangan akta pendanaan politik yang saya perjuangkan selama ini dan saya akan teruskan perjuangan. Akta penting ini supaya politik di Malaysia lebih telus dan bersih. Jika tidak, politik di Malaysia ini mungkin akan hanya dikuasai oleh orang-orang kaya atau orang-orang korup atau kedua-duanya sekali. Ini tidak baik. Saya sangat setuju dengan kenyataan daripada Isham Jalil. Menurutnya, dari dulu pun selepas kita kalah PRU14, saya rasa ada saja orang yang siasat akaun saya dan ingin kaitkan saya dengan pelbagai skandal, terutamanya semasa PPBM jadi kerajaan selama 22 bulan dan 17 bulan dahulu. Walaupun demikian, alhamdulillah semua akaun saya adalah in order dan tidak masalah. Boleh siasat saya lagi kali ini, tidak masalah menurut Isham Jalil. Dan apabila ditanya berkenaan dengan rasuah pengundi yang disuruh bersumpah untuk mengundi PAS dengan bayaran wang ringgit, itu PN keluarkan dalil bahwa bayaran itu kononnya sedekah. Dan pada masa yang sama, mereka telah membuat rundingan terus projek kerajaan sebanyak berbilion ringgit semasa mereka berkuasa. Dan tiba-tiba mereka berbelanja besar semata-mata semasa pilihan raya, walaupun hampir semua institusi dan rata-rata rakyat Malaysia menghadapi kesempitan keuangan selepas darurat dan juga pandemik COVID-19. Hanya PN sahaja yang bermewah-mewah. Oleh itu, kali ini mereka perlu jawab berkenaan dari mana mereka dapat duit yang besar kemungkinannya daripada sumber haram dan rasuah projek dan salah guna dana kerajaan. Menurut Isham Jalil, saya nasihatkan kepada PAS supaya jawab berkenaan perkara ini. Dan jangan guna nama Tuhan untuk rasuah pengundi, maupun keluarkan dalil. Menurut Isham Jalil,
Jangan guna nama Allah untuk rasuah pengundi maupun keluarkan dalil untuk menghalalkan yang haram dan rasuah. Dan usah menuding jari kepada orang lain untuk mengalihkan perhatian daripada kesalahan diri sendiri. Bertobatlah dan kembali ke pangkal jalan. Menurut satu berita yang dipetik daripada Isham Jalil yaitu, Dana PRU, sebelum tuduh pas, siasat dulu Isham Jalil, kata Ahmad Fadli. Dan pada akhirnya Isham Jalil membalas kenyataan ini di Facebook Isham Jalil. Fadli dan bekas menteri-menteri PAS memang perlu bersedia untuk akaun kamu disiasat. Adakah benar bekas menteri-menteri PAS dan Fadli, itu Ahmad Fadli, akan disiasat? Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.